Membaca bukan sahaja menjadi medium untuk menimba ilmu pengetahuan, malah ia disifatkan sebagai kaedah untuk terapi minda. Kebanyakan penulis kini mengambil pendekatan mengetengahkan karya lebih terbuka atau tidak berstruktur supaya menyentuh emosi pembaca, khususnya yang sedang berdepan masalah dan kemurungan. Kata-kata positif yang diselitkan ibarat mengandungi magis yang mampu mengubah perspektif mereka. Bingkisannya dalam segmen Potret Inspirasi yang saya sediakan. Menurut seorang penulis tempatan yang juga pempengaruh media sosial, Hafizul Faiz Hashim, berdasarkan dapatan menerusi tinjauan yang dilakukan pihaknya, rata-rata pembaca kini meminati buku yang memberi semangat untuk bangun daripada pelbagai rasa emosi yang negatif. Misalnya patah hati, tertekan, kecewa dan depresi sehingga membuatkan seseorang itu seolah tidak mempunyai harapan menjalani hidup. Apabila seseorang itu bergelut secara emosi, kita selalu fikir bahawa orang yang bergelut secara emosi ini mereka perlukan satu penyelesaian yang bersifat praktikal. Contohnya dia ada masalah rumah tangga, kita kata dekat dia cerailah. Dia ada masalah dengan tempat kerja dia, kita kata dekat dia berhentilah daripada kerja tu. Tapi bila saya telusuri dengan lebih mendalam, itu bukan jawapannya. Orang-orang yang sedang bergelut secara emosi, secara mental, mereka tidak mahukan penyelesaian. Penyelesaian bukanlah solusi kepada apa yang sedang mereka lalui. Yang mereka perlukan adalah apa yang disebut sebagai emotional validation, validasi emosi. Mereka perlukan satu fasa untuk apa saja yang mereka rasai itu ada maknanya. Akuinya, menerusi buku yang mempunyai rangkuman kata-kata, ia mampu mengubah perspektif pembaca dari mencari penyelesaian kepada makna yang dirasai menerusi emosi. Hafizul Faiz yang juga pengasas sebuah badan bukan kerajaan NGO dalam membantu golongan yang mempunyai gangguan emosi dan mental mendedahkan. Kebanyakan buku yang ditulis dan diterbitkan itu mendapat saranan pihak pakar kesihatan mental. Pembaca-pembaca yang saya sasarkan itu mereka bukanlah pembaca buku yang tegar. Membaca buku tegar harus ada bab, kan? Bab 1, bab 2, bab 3. Saya sasarkan mereka yang sedang bergelut. Orang yang sedang bergelut, fikiran mereka sedang serabut, sedang tidak teratur daripada banyak sudut. Jadi kalau kita meminta mereka untuk membaca mengikut struktur dan juga arusnya, itu menambahkan lagi tekanan kepada mereka. Jadi saya berbincang dengan psikiatris, berbincang dengan psikologis, dan itulah sarana-sarana yang saya dapat. Saya kena buat buku sesuatu yang tidak membawa desakan dan juga tekanan tambahan kepada mereka. Bebanan tambahan tak boleh ada kepada mereka. Maka saya buat buku yang tidak berstruktur. Apapun ujarnya, paling penting adalah menolak perasaan membaca itu adalah satu tekanan. Sebaliknya, menumpukan kepada makna sesebuah penulisan itu. Perkataan yang paling lengkap untuk kita gambarkan apa yang kita dapat melalui membaca adalah makna. Makna ni dia bukan hanya sekadar tahu, tapi ada kesedaran untuk kita menumbuh. Jadi kalau kita ramai orang tahu tapi tak ramai orang sedar dan tak ramai orang ada inspirasi untuk menumbuh. Jadi membaca dia menambahkan pengetahuan, ia sudah tentu, tapi dia menambahkan sedikit makna untuk kita terus tumbuh. Manusia kalau dia tidak tumbuh, dia akan menjadi seperti batu sahaja. Kita harus belajar menjadi pokok. Cuaca macam mana sekalipun kita akan tetap terus tumbuh. Dan membaca adalah untuk diri kita yang akan terus tumbuh. Hafizul Faiz ditemui Buletin TV9 selepas menghadiri program bacaan kegemaran saya di Perpustakaan Negara Malaysia PNM Ibu Negara baru-baru ini.